Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Teaching video kali ini kita akan bincangkan mengenai combination of cases. Okey, so sebelum ini kita telah pun bincangkan mengenai non-homogeneous bagi linear second order equation. Jadi kita telah pun bincangkan mengenai polinomial, eksponen dan trigonometri. Ini untuk ini kita katakan ini adalah kes 1 ya, untuk polinomial, kes 2 eksponen, kes 3 adalah trigo. Baik. Sekarang ni kita akan bincangkan pula bagaimana jika the non-homogeneous tersebut dia terdiri daripada lebih daripada satu kes. Contohnya polinomial dengan eksponen ataupun polinomial dengan trigo ataupun eksponen dengan trigo. So jadi bila kita sebut combination of cases ni, dia akan merujuk kepada dua operasi, iaitu penambahan addition dan juga penolakan subtraction. Okay, so satu lagi combination adalah dia melibatkan produk, iaitu pendaraban. So maksud dia kes 1 darab dengan kes 2. Contohnya polinomial darab dengan eksponen. Contoh x cos x eksponen x, katakan macam tu. Itu adalah pendaraban bagi kes 1 dan kes 2. Sama juga mungkin boleh polinomial darab dengan trigo, x sin x, misalnya macam tu. So jadi kita akan melihat satu persatu. Kita start dengan penambahan dan juga penolakan. Jadi apa yang boleh kita buat, apa yang perlu kita buat adalah we shall consider the cases as two separate problem. Maksud dia kita akan ada dua YP. Sebelum ni kan bila kita selesaikan non-homogeneous kan kita ada YH tambah YP kan. So sekarang ni kita ada YH tambah YP tambah YP. So macam tu. So maknanya kena kerja lebih lah sebab kita ada another YP to be add on dalam kita punya general solution untuk semua. Boleh ya? So contohnya macam ni. Ni kita lihat dua contoh ya. So jadi example dia, kita perhatikan dekat sini ada dua box warna merah ni. Ini adalah polinomial, iaitu second degree. Ini adalah trigo. Contoh ini pula, ini adalah dan operasi dia adalah penambahan. Dan ini pula adalah eksponen. Yang ini pula adalah trigo. Operasi dia adalah tolak. Jadi apabila kita berdepan dengan operasi tambah atau tolak, kita kena treat dia sebagai dua kes yang berasingan. Satu ni ada YP, yang ini pun ada YP juga. Okay. So kita lihat satu contoh. Kita ambil contoh ini. Ambil contoh ini untuk memudahkan kita lebih memahami proses tersebut. Ini dia. Okay. So proses dia masih lagi sama. Mencari YP tu masih lagi sama. Cuma kita ada dua. Itu sahaja. Ada dua. So jadi seperti biasa apabila kita dapat soalan macam ni, sebelah kiri ini our left hand side, seperti biasa kita akan dapatkan dia punya YH, iaitu homogeneous. So jadi kita akan replacekan dengan M dan sebagainya kan. So dalam kes ini dia adalah equal roots. Maksud dia M tu ada satu sahaja, iaitu 1. Jadi for equal roots kita kena pilih YH yang betul lah. Kan ada 3 kan. Dia ada roots yang berbeza, roots yang sama yang ini, dan satu lagi roots yang kompleks. Kompleks. So ada 3, kena pilih yang betul. Depends pada M yang kita perolehi. Ataupun kalau kita nak guna B kuasa 2 dengan 4AC kan pun boleh juga. Ini sekadar indikator saja. Dan jangan lupa nanti M ini kita akan masukkan ke dalam YH ni. Yang M ni kan masukkan ke dalam YH ni. Okay, now yang perkara kedua adalah kita untuk mendapatkan YP. Kita kan ada 2 kat sini, maka oleh itu kita perlu dapatkan 2. Ini yang saya masukkan dengan kerja lebih ni. Tetapi proses dia masih lagi sama. Jadi yang sebelah kiri ini, yang ini ya. So ini adalah polinomial second degree. Jadi apabila kita sebut second degree, kita kena pilih yang second degree lah. Ini adalah term yang second degree kan. Expression yang second degree. Jadi apabila kita dah dapat yang ini, maka kita start looping. Ya, kita
Kita start looping, kita start dengan R sama dengan kosong, dan kita dapat yang ini. Dan kita stop dulu sebab kita nak check ada tak terms yang sama antara YP dengan YH. Mana YH? Ini adalah YH kan? Ni saya kecilkan sikit macam ni. Ini adalah YH kan? Itu YH ni kalau kita kembangkan dia adalah apa? A eksponen X tambah BX eksponen X kan? Cuba tengok, ada tak similarities dengan antara YH dengan YP? Tak ada. Ya, tak ada pun. Sebab semua komponen YH dia ada eksponen kan? YP ni satu pun tak ada eksponen. Jadi kita dah boleh stop looping kita. Ya, kita dah boleh stop looping kita dan kita stop kat sini. And of course lepas itu kita perlu dapatkan nilai A, B dan C kan. So kena carilah. So maksud dia masukkan, gantikan YP ni iaitu Y ni ke dalam the left hand side, ke dalam sini. Ke dalam sini, ya. Ini kan Y kan. Ini adalah YP lah. Lepas tu kita kena dapatkan Y prime. Y prime memang tak diberi, kita kena cari. Lepas tu masukkan ke dalam Y double prime. Then kita rearrange balik dan comparekan dengan sebelah sini. Okey, itu proses seperti biasalah dalam teaching video sebelum ini. Cuba tengok apa nilai ABC dia. Okey, nilai ABC dia adalah apa? 110. Dah dapat jawapan ABC ini, masukkan ABC ini ke dalam YP ini dan kita dapat YP adalah X squared plus X. Ini baru satu. Yang kedua adalah trigo. Yang ini. So kita treat dia sama seperti yang polinomial ini. Cuma trigo ni dia ada satu saja. Kan? Dia ada ini sahaja. Dan kita cuba tengok ni 2x kan. So sini akan jadi 2x, sini akan jadi 2x. Okey. Sampai sini dah okey, kita pilih yang betul dan kita start looping. Ya. Start looping, start dengan R sama dengan kosong dan kita sampai sini. Dan proses dia sama, kita check sama ada tak term yang sama dengan YH. So kalau kita check betul-betul sampai sini dah tak ada dah tak ada yang sama pun dengan YH tu. Jadi kita boleh stop looping. Then our job adalah untuk mengenal pasti apakah nilai K dengan L. Sama seperti biasa, kita akan rearrange, lepas tu kita akan compare dengan sebelah kanan tu dan akhirnya kita akan dapat jawapan K dengan L tu seperti berikut. So ini sila buat sedikit pengiraannya. So kita akan dapat K tu 4/25 dan L tu ialah minus 3/25. So jadi kita akan dapat another YP kat sini. Ini yang saya masukkan dengan kita akan buat dia sebagai ni secara berasingan dan kita akan dapat 2 YP. And last sekali barulah kita gabungkan semua sekali untuk mendapatkan general solution. So notice that this part adalah YH, this part adalah YP untuk poly, ini adalah YP untuk trigonometry. Okay, so ini adalah general solution. Jika diberi persyaratan, misalnya jika diberi initial condition, maka bolehlah kita gunakan initial condition yang diberi itu untuk mendapatkan nilai A dan B pula. Baru kita dapat particular solution. Okey ya. So itu adalah proses dia, masih lagi sama dan sebagainya. Apa ni? Okey, ini saya ambil satu soalan ini tapi saya tak lengkapkanlah. Saya nak bagi tahu sahaja kadang-kala kita cuba tengok ini. Ini adalah trigo, betul tak? Trigo, tetapi operasi dia adalah pendaraban, adalah produk kan? Ya, adalah produk. Cuma kita boleh pecahkan trigo ini dengan menggunakan identity trigonometry supaya dia akan menghasilkan dua ungkapan yang berlainan dengan operasi penambahan dekat sini. So kalau kita check betul-betul, kita semak betul-betul dalam identity trigonometry, sin x cos x boleh diungkapkan sebagai yang berikut. Ya, so kita akan guna properties ini, ya, ini dan juga ini, di mana akhirnya dia akan memberikan kita dua trigo yang berbeza, tetapi operasi dia dah jadi tolak tau. So jadi kita akan treat dia dalam dua combination yang berasingan. So kita buat yang ini, kita buat yang ini.
Okay, so kita dapat 1yp from here and another yp from here. Yang ni saya tak teruskan. Saya akan ini kamu boleh buat sendirilah. Jadi mungkin ada yang bertanya, kenapa tak guna produk saja since kita dah jumpa dengan produk macam ni kan? Okey, saya terangkan. Bila kita membincangkan tentang non-homogeneous yang melibatkan product of two cases, jadi kebiasaannya kalau produk itu dia mempunyai komponen yang berbeza. Contohnya kalau ini dia trigo, yang satu lagi ni dia bukan trigo. Contohnya ini trigo, ini eksponen. Ataupun yang ini adalah polinomial, yang ini adalah trigo. So dia berbeza. So kalau berbeza, kita senang nak buat kerja. Since ini adalah benda yang sama, so might as well kita, cuma soalan tu akan disesuaikan lah kan. Akan disesuaikan. Cuma soalan ini memberikan hint, jangan guna produk, tapi kita kena make use of identity trigonometry. Kena pecahkan. Kena pecahkan. Baru kita senang buat kerja. So macam ni Okey. Now kita pergi kepada yang produk. Kita dah selesai mengenai penambahan dan penolakan. Kita pergi kepada produk. Produk dia punya cara dia hampir sama, tetapi kita kena pilih. Apa yang nak dipilih? Itu penting. Okey. Kita pilih. Okey, sebelum tu tengok contoh ini. Ini adalah beberapa contoh yang saya sebutkan product of cases. Combination of two cases tetapi dihubungkan dengan pendaraban. So, X darab eksponen power of negative X. So, kita ada belah sini adalah polinomial. Ini adalah eksponen kan. Yang B pula, cuba lihat. Sebelah kiri ini adalah polinomial. Sebelah kanan ini adalah eksponen. C pula polinomial dengan trigo. D pula eksponen dengan trigo. Baik. Nampak tak yang saya tik-tik merah tu? Yang saya tik-tik merah tu adalah yang itulah yang kita hendak kembangkan. Yang saya tik merah tu akan kita kembangkan, sementara yang saya tak tik tu, yang ini kita kekalkan. Kita kekalkan dekat situ. So maknanya kita pilih satu saja. Jadi kriteria untuk pilih yang mana satu tu, kita cuba ikut hierarki yang ini. Hierarki yang paling tinggi kita akan dahulukan. Maksud dia trigo, polinomial, eksponen. So maksud dia kalau kita ada trigo dengan polinomial, kita akan dahulukan trigo, kekalkan poli. Faham tak? Kalau kita ada poli dengan eksponen, kita pilih polinomial, kekalkan eksponen. Pilih tu maksudnya akan kembangkan. Kalau kita ada trigo dengan eksponen, of course kita akan pilih trigo, kita kekalkan eksponen. Faham tak? So macam tu Okey, kita lihat contoh sekejap. Ini ada satu contoh kat sini. Sebelum tu pergi sini sekejap. Kita tengok yang ni. Yang ini katakan untuk satu differential equation kat sini, kita fokuskan kepada fx. Katakan fx itu adalah non-homogeneous dan dia terdiri daripada produk hasil darab. So jadi cuba lihat. Okey, ini adalah poli, ini adalah eksponen. So jadi kita akan kembangkan poli tersebut. Jadi nampak tak ini? Yang saya gerakkan mouse ni, ini kan polinomial for the first degree kan. So saya akan pakai yang ini, saya kekalkan eksponen dan the process goes on macam biasalah. Contoh yang kedua pula, nampak tak? Ini poli, sama pula poli dengan eksponen. Saya akan pilih yang polinomial lah. So yang ini kan, ini dengan eksponen. Ada lain tak? Okey, yang ini. Ini eksponen dengan trigo. Eksponen dengan trigo. And of course saya akan pilih trigo untuk saya kembangkan. So nampak tak? This part adalah trigo kan. Ini adalah trigo dan saya kekalkan eksponen. Dan yang last sekali adalah ini saya boleh, walaupun darab, saya boleh pecahkan dulu. Saya pecahkan dulu. So saya dapat eksponen tambah eksponen x sin x. So jadi dalam kes ini, yang pendaraban, yang ini dia stand alone. Ini kita buat macam biasalah. Dan yang ini adalah kita lihat dia sebagai pendaraban dua kes. Jadi saya akan pilih trigo. Saya kekalkan eksponen. So sebab itu eksponen ni dekat luar sini. Kat sini
So jadi inilah dia. Ini yang saya maksudkan tadi tu. Okey, jadi satu contoh kat sini kita lihat kat sini. Okey, saya ambil satu contoh iaitu di antara poli dengan eksponen, and of course kita akan pilih poli dan seperti biasa proses sebelah kiri ini iaitu untuk mendapatkan dia punya YH adalah seperti biasa. Ini so ini seperti biasa. Kalau kita perhatikan kita ada dua roots yang berbeza, maka kita akan pilih general solution untuk homogeneous yang betul, dan baru kita masukkan nilai M1 dan M2 ini ke dalam. So kita lock dulu kat sini, biarkan kat sini, biar dulu duduk dan diam kat situ. Kita selesaikan yang YP tu. Jadi saya akan pilih YP, saya akan kekalkan eksponen power of minus X tu. Jadi ini adalah polynomial of first degree. Saya akan pilih yang ini. Ini kan, yang saya gerakkan mouse ni. Dan saya akan start looping. Start looping lah. Start looping, saya start dengan R0. Bila R0, saya dapat ini. Tapi dekat sini kita tak boleh nak berhenti lagi sebab masih ada term yang sama. Term yang sama tu yang mana satu? Term yang sama tu adalah kalau kita darabkan ke sini, nampak tak? Ini B darab dengan eksponen negatif X kan? Dia sama dengan ini. Dia sama dengan ini. So kita tak boleh stop. So dia adalah not appropriate. Kita buat looping sekali lagi untuk R1, kita dapat yang ini, maka kita dah boleh stop. Sampai sini dia dah tak sama dah. Tak ada ungkapan kat sini dalam YP sama dengan YH. Dan kita stop. Dan seperti biasa, kita perlu dapatkan A dengan B. Itu proses seperti biasa lah ya. Dan bila kita buat, kita akan dapat nilai A tu 1/4 dan nilai B tu adalah negatif 1/4. So kita masukkan dan akhirnya kita akan dapat our general solution as YH plus YP. Salin balik je sebenarnya. So ini adalah YH, ini adalah YP. Okay guys, so saya rasa sampai sini dulu kita punya teaching video. Kita akan sambung dalam video yang akan datang.